Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam satu Malaysia. Dan sekarang ini kita sudah pun berada dalam sesi perbincangan bersama Dr. Niki Syuhada dalam program Bijak Wang, Bijak Sana, Bijak Sini. Dan kita bersama Dr. Niki Syuhada yang sudah pun berada di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Hello, Assalamualaikum. Hello. Okey, mungkin ada sedikit gangguan talian pada ketika ini. Mungkin kita akan cuba sekali lagi untuk menghubungi Dr. Niki Syuhada. Dan anda boleh bersiap siaga dengan sebarang persoalan mengenai pengurusan kewangan khususnya. Dan hubungi kami dengan 0326927939 atau terus ke laman Facebook kami dengan cara yang bernama Radio 24. Telah pun disisipkan kemas kini dan anda boleh saja nyatakan persoalan anda di situ. Terus sampai pukul 12.30 hari nanti kita akan bersama Dr. Niki Syuhada yang berada di talian untuk berkongsi apakah agaknya yang terkini dan yang paling penting, informasi ilmu penting untuk sama-sama kita menjadi insan yang lebih bijak daripada segi pengurusan kewangan. Sekali lagi taliannya 0326927939. Baik, sudah pun berada di talian pada ketika ini Dr. Niki Syuhada. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam dari Miri, Sarawak. Dari Miri, Sarawak. Saya baru je landing. Misi yang penting pastinya untuk menyampaikan ilmu. Itu yang paling utama. Menyampaikan ilmu, menyampaikan bijak wang kepada semua masyarakat di Miri ni. Alhamdulillah. Jadi kita dekat Kuala Lumpur ni pun dan juga sekitar Johor ingin mengetahui tentang apa agaknya ilmu yang ingin diberikan oleh Dr. Niki pada hari ini. Apa agaknya topik kita pada hari ini, Doktor? Okey, topik pada hari ini kan adalah menjana pendapatan apabila kita bersara nanti. Dan inilah topik yang saya bawakan ke Miri. Bagaimana kita sepatutnya merancang persaraan kita dengan bijak sekali. Okey, macam mana agaknya dari segi permulaannya? Sekarang macam-macam demam di Malaysia. Kita ada demam untuk PSU 13 ya. Ya, betul. Di sini pun, di Miri pun nampak bagus ya. Berbagai-bagai yang saya nampak di jalan. Dan hari ni Miri agak cuacanya nak hujan sekarang ni. Kelihatan begitu harmoni sekali di Miri. Wow, Alhamdulillah. Jadi dalam keadaan yang harmoni begini, kita sepatutnya merancang kewangan kita dengan teliti. Kita jangan terlalu mengikut emosi apabila kita berbelanja. Sebaik-baiknya kita selalulah ingatkan masa tua pasti akan menjelma satu hari nanti, di mana kita perlu menyediakan payung sebelum hujan. Sebelum hujan, betul. Kalau hujan tu turun wang yang banyak, Alhamdulillah. Kalau ada wang yang turun. Tapi masalah dia hujan dia air saja. Hujan air saja. Tapi kita boleh mempunyai wang yang sebanyak itu umpama macam kita dilimpahi hujan. Tapi ada banyak cara, tips yang boleh dikongsi ya, Doktor? Ya, sebenarnya saya turun ke Miri ini juga adalah untuk mencari bakat-bakat baru. Mereka yang ingin menjadi konsultan, bekerja bersama dengan sebuah bank yang terkemuka. Jadi saya turun untuk mengadakan pertemuan dan bertemu dengan bakat-bakat baru. Juga saya ingin ingatkanlah pada mereka yang baru menceburkan diri ke dalam bidang pekerjaan atau dalam bidang-bidang lain ya, keusahawanan dan sebagainya. Kita mesti meletakkan disiplin sebagai asas dalam menjalankan pekerjaan kita seharian. Begitu juga apabila kita nak menyimpan wang, ingin menjanakan pendapatan dan menyimpan wang untuk masa depan, sebenarnya disiplin merupakan satu asas dalam kita mencapai kejayaan tersebut. Benar. Dr. Niki, untuk kekal disiplin tu bukan semua orang boleh buat. Mula-mula dia cakap boleh, tapi tak sampai sekerat jalan saja. Itulah dia ya. Sebab apa disiplin ini dianggap sebagai satu perkara yang sukar pada ramai orang. Tetapi bagi saya disiplin itu hanyalah kita membuat sesuatu dengan penuh sistem. Dengan sistem. Maksudnya
apa-apa pun jadi kita tetap dengan sistem tersebut kan. Contoh dalam pekerjaan adalah dengan datang awal, masuk bekerja awal, readykan diri kan untuk bekerja. Itu adalah satu disiplin ataupun satu sistem yang apa-apa jadi pun kita tetap kena buat. Begitu juga kalau kita nak menyimpan wang, kita perlu ada satu sistem ataupun undang-undang diri di mana apa jadi sekalipun kita pastilah kena tarik duit tu dan simpankan juga. Itu barulah akan membawa kepada sukses yang berpanjangan. Itu yang seharusnya. Dan untuk itu kita perlu ada banyak panduan dan kena ada mentor, doktor? Ya, betul. Jadi asas dia kan, apabila kita nak menyimpan, sekarang ni di Malaysia ada berbagai-bagai pelaburan jangka panjang yang boleh dilihat, ditinjau dan diselidik oleh pelabur-pelabur di Malaysia. Antaranya yang telah dikeluarkan baru-baru ini tahun lepas adalah Private Retirement Scheme atau skim persaraan swasta. Ya, jadi untuk makluman pendengar-pendengar semua, skim-skim ini boleh menggantikan ataupun boleh membantu kita mendapatkan orang panggil macam pension lah waktu kita bersara nanti. Jadi waktu kita tengah bekerja ni, aktif bekerja, kita sepatutnya menyediakan sedikit ruang untuk menyimpan ke hadapan. Jadi melalui PRS, melalui skim simpanan swasta ini, paling kecil sekali modal untuk kita simpan adalah RM50 sebulan. RM50 sahaja? RM50 sahaja. Jadi bagi saya, simpanan untuk hari tua ni kita tak boleh cakap sekali lah, kita kena cakap berkali-kali. Dan kita kena selalu ingatkan pendengar kita. Kita selalu mengingatkan pendengar bahawa simpanlah duit. Kenapa? RM50 sebulan itu adalah satu yang boleh dibuat jika mahu. Tak kira apa usia, doktor. Ada setengah mungkin pendengar-pendengar kita ni yang dia dah usianya mungkin dah lebih 40 tahun. Dia kata macam sempat ke dia nak menyimpan? Umur 18 ke atas sudah boleh menyimpan melalui skim persaraan swasta ini. Itu yang seharusnya. Kalau elok, kita nak buatkan orang yang lebih muda mendapatkan tabiat simpan lebih awal dan menyimpan jangan bawa keluar balik. Menyimpan memang simpan betul-betul untuk hari tua. Ya, jangan simpan setahun lagi keluarkan pula. Itulah dia mengenai Private Retirement Scheme ini yang ada di Malaysia dan kita sepatutnya mengambil peluang yang ada ini untuk melabur kerana ianya bermula daripada RM50 kita dah boleh mula menyimpan. Okey. Dan kerajaan juga telah memberikan kita tax relief kepada masyarakat Malaysia sebanyak 3,000 tahun untuk dia simpan duit di dalam PRS ini. Okay. Mana nak dapat kan? Betul. Memang kalau duit, kita simpan duit tu melebihi pada 3,000 setahun, kita akan dapat balik relief 3,000. Kerajaan bagi balik melalui tax relief. Kerajaan dah banyak beri peluang dekat situ dan ruang di situ, dan kita hanya perlu bijak untuk mengambil peluang tersebut. Kalau sekarang ni doktor berada di Miri, mungkin bagi mereka yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang PRS ni khususnya, bila agaknya doktor nak balik ke Kuala Lumpur yang mungkin ada yang terdekat dalam kursus-kursus ataupun yang paling terkini yang boleh mereka turut serta? Nanti insyaAllah minggu depan di rancangan bijak wang saya akan berikan masa untuk bertemu dengan semua pendengar-pendengar radio di mana mereka boleh datang berjumpa saya dan bertanya lebih lanjut mengenai skim PRS ini, iaitu yang kita panggil skim kedua untuk persaraan di Malaysia selepas kita mempunyai skim EPF. Sekarang kalau EPF semata-mata mungkin tak berapa cukup doktor? Mungkin tak cukup, dia memang tak cukup lah untuk zaman kini. Jadi
Kalau orang itu memang pun Malaysia, memang boleh masuk dalam PRS ini. Dan juga kalau dia pun bukan warga Malaysia, juga boleh masuk melalui PRS ini. Jadi mereka yang bangsa asing, berbangsa asing, jika menetap di Malaysia dan mempunyai pekerjaan di Malaysia juga, boleh menyimpan melalui PRS ini. Asalkan umurnya 18 tahun ke atas. Okey. Asalkan 18 tahun ke atas. Dan permulaan hanya RM50 sahaja. Boleh bermula dengan RM50 bulanan. Ya, kalau lebih lagi baguslah macam tu, Doktor. Memanglah. Ada orang yang saya kenal letak RM3,000 sebulan pun ada. Ikut masing-masing. Betapa kita nak menyediakan payung tu tadi tau. Nak menyediakan payung tu, berapa besar payung tu yang kita nak sediakan nanti waktu kita bersara nanti. Ya. Mestilah kita tak nak sediakan payung yang kecil. Mesti kita nak sediakan payung yang orang kata secukup rasa, supaya selesa kehidupan kita selepas bersara. Kan di sini saya ada kira-kira sikit. Kalaulah kata kita memerlukan RM2,000 apabila bersara nanti, ya, dan rata-rata kita bersara dalam umur 55 tahun kan? Ya, betul. Jadi dari sini kita dah buat calculation, perkiraan kalau kita bersara pada umur 55 dan kita boleh hidup dalam lingkungan sampai 75. Rata-rata sekarang kita boleh lihat ramai orang umur 75, 80-an ya, Alhamdulillah masih berada di kalangan anak cucu masih hidup. Jadi kita mempunyai sekurang-kurangnya dalam 20 tahun sebenarnya agak-agak kita lah. Kita kena buat agak-agak ke depan. Jadi kita nak kena tuliskan perkiraan berapa banyak sebenarnya wang yang kita perlukan apabila kita bersara. Ya. Jadi kalau kita menggunakan RM2,000 saja bulanan untuk bersara nanti, amount yang kita perlukan, jumlah yang kita perlukan selama 20 tahun itu adalah RM528,000. Wow, 500. Kita perlu ada tau. Perlu ada. 55. Okey. Maknanya jumlah tu dah jumlah yang patutnya kita dah simpan. Itu yang sepatutnya jumlah yang perlu ada kalau sekiranya kita nak bersara dalam keadaan yang selesa. Dan kita nakkan RM2,000 je. Kalau kita panggil RM2,000 tu selesa, selesa lah bagi kita. Kalau kita kata RM2,000 tu tak selesa, maksudnya tak cukup RM2,000. Kalau kita kira pula RM3,000. RM3,000 sebulan waktu kita dah pencen, dah bersara nanti. Kita memerlukan jumlah RM792,000. Oh, okey. Tidak ada. Daripada situ kita simpan duit tu, maknanya kita dah menabung sekarang kan, menabung sampai jumlah dia jadi RM792,000, dan kita dah tak menabung dah. Lepas tu kita simpan duit tu. Duit itu kita tak tarik bulan-bulan, kita makan balik RM3,000 kita ambil macam pencen lah kan, kita ambil balik. Duit itu boleh last selama 20 tahun jika RM3,000. Kalau dia berjumlah 790, barulah kita katanya kalau kita nak buat kerja part time ke apa-apa yang menyeronokkan kita, hobi-hobi, boleh lah sebab kita dah ada RM3,000 kat belakang kita dah kan. Maknanya dah tentu-tentu dah ada backup. RM3,000 betul. Jadi kalau waktu bersara tu kita nak tanam bunga ke, nak jual bunga ke, nak buat advising ke, nak meniaga ke, jadi kita dah ada juga wang yang sejumlah wang yang backup diri kita. Daripada kita tak ada langsung untuk bekerja, memang nak saiz pagi makan pagi balik, saiz petang makan petang balik bila kita bersara. Jadi kalau RM3,000 banyak tu, kalau RM4,000 kan yang kita perlukan RM1,000,000. Memang perlukan RM1,000,000 baik umur kita 55. Wow, kalau nak RM4,000 sebulan, RM1,000,000 kita kena. Sebab tu saya rasa sangat bertanggungjawab di atas tugas saya bersama dengan sebuah syarikat pelaburan kan, untuk memberitahu kepada rakyat Malaysia hari demi hari. Saya memberitahu bahawanya kita mestilah tarik duit kita untuk simpan, dan kita mesti ubah mindset kita untuk berdisiplin supaya menyediakan payung sewaktu kita tengah bekerja ni, kita boleh create apa-apa penjanaan pendapatan lebih untuk kita simpan ke sebelah. Bila kita dapat pendapatan tu bukan untuk kita nak guna 100%. Kita mesti simpan sedikit ke tepi untuk masa depan, dan eloknya kita calculate betul-betul
berapa ringgit sebenarnya kita nak kena letak ke tepi. Jangan kita letak tu sedikit sangat. Betul. Doktor, ada kebetulan ni sekarang ada yang hantar SMS pada saya. Dia usul bertanya kepada doktor. Dia kata dia baru saja bersara, dah pun mendapat duit sebanyak sejumlah wang ini setelah bersara. Jadi kata dalam usia dia 55 dan jumlah wang yang dia ada, apa yang dia boleh buat kalau menerusi skim yang telah pun disebutkan tadi ataupun PRS ni? Okey. Skim PRS ini sebenarnya adalah untuk disimpan supaya kita melabur dalam jangka masa yang lebih panjang, supaya bila kita bersara, duit itu terkumpul. Jika pendengar sudah mempunyai duit yang terkumpul, maksudnya pendengar mestilah pergi ke suatu pelaburan yang lain di mana dapat memberikan consistent income. Ada pelaburan yang lain supaya duit tu tadi kita letak, nanti duit tu kita boleh ambil pulangan dia tu, kita boleh ambil secara konsisten supaya kita dapat menggunakan wang tersebut setelah kita bersara ni. Jadi tahniah bagi pendengar yang sudah mempunyai sejumlah wang apabila bersara. Kerana ada wang untuk disimpan ke tepi dan kita bajetkan bulanan ambil. Jangan terlebih ambil dan kita kena disiplin. Kita kena jadi majikan kita sendiri untuk kata tak boleh lebih. Kalau kita nak ambil 2,000 sebulan, kita mesti try hidup untuk 2,000 itu. Kalau boleh 3,000, 3,000. Kita jangan ambil lebih. Sebab kalau kita ambil lebih nanti tak cukup jika umur kita lebih panjang kan. Ya, betul. Dan kita nak menjalani kehidupan dengan lebih baik waktu persaraan ni. Dan saya fikir yang SMS ni pun dia risau sebab 55 tahun, kalau dalam tempoh usianya 20 tahun lagi, takut wang tu kehabisan, jadi dia nak menyimpan lagi. Jadi ada skim yang sesuai. Jadi dia mesti pergi ke tempat. Kalau dia masih bekerja sekarang, maknanya dia tidak menggunakan wang ni tadi kan. Sekarang ni kita 55 sebenarnya handsome dan anggun-anggun lagi kan, walaupun umur 55 sekarang ni kan. Jadi ramai orang dia tidak mahu berhenti kerja waktu 55. Tak apa, jangan berhenti kerja. Jadi ambil lagi wang yang tengah bekerja ni, simpan lagi. Jadi tempat simpanan kedua yang lebih elok untuk dimasuki adalah di amanah-amanah saham yang ada di Malaysia. Jika pendengar mempunyai jangka masa 3, 5 atau 10 tahun untuk menyimpan, tempat yang kedua lebih baik dalam saya punya pendapat adalah ke amanah saham, kerana di sana kita boleh dapat dividen, bonus dan kenaikan harga daripada modal yang kita letak. Jadi dapatkanlah nasihat yang baik daripada konsultan-konsultan amanah saham yang ada di Malaysia. Ya, okey. Dan bagi mereka yang ingin bersara awal, biasalah doktor ada setengah kata dah penat dah bekerja dah ni 9 ke 5, jadi nak saya letak tempoh 5-10 tahun lagi saya nak bersara walaupun tak sampai lagi usia persaraan yang sebenar. Doktor, tak mungkinkah nanti kita boleh lakukan macam tu? Doktor nasihatkan macam mana? Untuk dia orang bersara awal, dia yang bercita-cita nak bersara awal tapi dia sekarang dah mula menyimpan seperti mana yang Dr. Niki boleh sarankan. Bagus sangat. Itu nama dia retire young, retire rich. Kan? Dari awal ni kalau kata ada pendengar yang masih umur dia belum lagi tempoh persaraan, dia rasa dia nak bersara awal, kita kan seronok, betul? Jadi simpanlah dengan banyak dan belajahilah ilmu-ilmu dalam bidang pemasaran untuk dia boleh membuat perniagaan, mulakan perniagaan dan juga ilmu-ilmu pelaburan di mana dia boleh membuat pelaburan serentak dengan perniagaan. Jadi apabila dia bersara, dia boleh mempunyai suatu bisnes, perniagaan dan juga mempunyai wang yang telah pun backup diri dia untuk dia menjelajahi usia yang lebih emas. Usia emas dia. Saya rasa ramai sebenarnya yang mendapat inspirasi untuk bersara awal setelah dengar apa yang doktor cakap kata tadi. Boleh sebenarnya bersara awal. Jadi kita mesti ada satu tabiat yang awal, iaitu tabiat menyimpan dan melabur kewangan kita. Okey, doktor, kebetulan kita terima pemanggil sebelum kita mengakhiri sesi kita. Hello, Assalamualaikum Cik Isyamuddin. Assalamualaikum. Ya. Silakan doktor. Hello, Assalamualaikum Cik Isyamuddin. Ya, terima kasih doktor. Salam ceria doktor. Salam ceria. Ceria sekarang ni tak apa nak ceria ni nak tanya pandangan doktor lah. Ya, silakan. Sebelum saya kahwin,
Saya ada buat macam projection budgeting yang seperti Dr. Nindya ajar lah kan, berapa untuk kita punya simpanan, berapa untuk tu kan. Liability kita berapa. Tapi bila saya dah berkahwin, saya punya portion tu dah lari lah doktor. Jadi kadang-kadang saya terpaksa tarik saya punya simpanan tu. Dan saya tengok dia mengganggu saya punya, yelah maksudnya saving saya untuk masa depan. Saya nak minta pandangan betul lah. Okey, Cik Isyamuddin boleh tanya? Boleh, tak ada masalah doktor. Isteri bekerja juga? Bekerja? Dua-dua bekerja ya? Ya, dua-dua bekerja. Ya, jadi maksudnya adalah expenses bulanan itu yang meningkat. Ya betul, expenses macam dari segi bayaran sewa rumah kan, bayaran dapur kan meningkat 2 bujang masing-masing kan. Ya. Okey, saya cuba jawabkan. Sebab peningkatan jumlah pembelanjaan tu melebihi daripada peningkatan pendapatan saya lah. Nak pandangan doktor. Untuk saya susun balik dia punya percentage saya punya tu lah untuk simpanan. Berapa nak belanja. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih Syamudin. Okey, Assalamualaikum. Baik, silakan doktor. Okey, jadi kan kalau Cikgu Syamudin cakap macam tu kan, sebenarnya saya sendiri pernah lalui lah. Masa saya berkahwin 23 tahun yang lepas, memang saya juga melaluinya itu. Jadi saya akan cuba jawab daripada pengalaman saya sendiri dan juga bagaimana saya menggunakan bahan-bahan buku, bahan-bahan ilmu untuk mengeluarkan diri saya daripada terasa seperti tersekat ya di dalam kebocoran kewangan saya. Jadi apa yang saya buat dulu adalah pertama sekali saya membaca buku-buku untuk mengenal pasti kat mana saya boleh buat satu tindakan yang bagus. Okey, jadi Cik Syamudin boleh buat benda yang sama dan terima kasih kerana bertanya juga kepada saya. Ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu juga. Pertama sekali kita kena attack adalah di mana kebocoran berlaku. Itu yang pertama. Sebelum kita nak menaikkan pendapatan kita. Jadi pertama sekali saya buat dulu adalah saya memang jadi Minister of Finance lah dalam keluarga saya, dalam antara saya dan suami. Saya akan tuliskan perbelanjaan saya. Itu yang pertama sekali saya buat. Jadi kalau boleh Cik Syamudin dan isteri mulakan dulu menulis ya. Kerana apa? Bila kita dah jadi kaya nanti pun, menulis perbelanjaan adalah part of apa yang kita akan buat, iaitu menyediakan kita panggil balance sheet keluarga kita. Jadi dari sekarang kita patutnya dah mula menulis juga. Tapi memang dalam agak tertekan lah, kerana apa kita kena tengok, hari ni dah belanja lebih bajet, tak boleh belanja dah. Jadi kita kena tulis kat mana yang kita dah berbelanja dan dah telah mengeluarkan wang. Kadang-kadang kita tengok dari situ, kita pun terkejut kerana berlaku banyak wasting atau kita beli benda yang kita tak patut beli sebenarnya. Jadi mulakan dengan menulis dan attack dulu bahagian kebocoran kewangan kita tau. Dia kadang berlaku, dia tiris ni adalah harian apabila kita beli gula-gula sikit, kita beli sini sikit. Kita ada beli sikit-sikit, ini yang berlaku kebocoran. Doktor, nak pula beli rumah baru. Nak pula kan. Kereta baru ke? Macam mana ya? Nak pula baru kahwin, beli rumah baru. Mungkin nak tengok wayang lebih sikit. Lebih sikit. Dulu seorang-seorang kan dah kena beli untuk berdua. Jadi kan sebenarnya kita boleh buat banyak perkara yang free tau. Macam berjalan kat taman bunga tu free. Sebenarnya kita boleh buat. Itu yang saya dapati masa dulu saya pun baru kahwin. Memang saya jadi macam ni sebab suami saya dan saya berpindah ke luar negara dan kita dibayar sikit sangat. 375 pound masa tu. Sangat sikit. Kita tak tahu apa nak buat pun. Jadi kita orang carikan jalan untuk bermesra juga suami isteri, tapi tak payah pakai duit, tak payah keluar, tak payah naik bas, tak payah kan, kita kena pandai yang itu. Jadi kita kena tengok di mana kebocoran kewangan berlaku. Kemudian lepas kita dah attack yang itu, kita kena cari juga di mana kita boleh gunakan talent kita atau knowledge kita, pengetahuan kita untuk buat duit. Jadi rata-rata saya dan rakan kami buat part-time job. Jadi antara kami jarang ada satu pekerjaan sahaja. Okey. Saya sampai kadang-kadang 5 pekerjaan satu masa. Maksudnya menggunakan talent tau. Kalau boleh menjahit, kalau boleh pergi apa, baking ke, strawberry lah. Dia orang buat je job apa yang ada sebab kita masih muda.
kita masih memerlukan pengalaman ini dan kita menghargai kewangan kita. Bila kita nak dapat duit tu susah, lagi kita rasakan betapa kita kena hargai komoditi yang kita namakan wang ini. Baik. Itulah nasihat saya pada Cik Isyamuddin dan isteri. Jangan duduk diam, maksudnya kita bergerak mencari lagi penjanaan kewangan, buat lagi bermacam pekerjaan yang ada. Dan tambahkan pendapatan kita. Ya, doktor, kita pun tak sabar nak bersama dengan doktor lagi pada minggu depan. Masa kita pun dah sampai sini. InsyaAllah pada minggu depan, hari yang sama, waktu yang sama. Dan nanti doktor akan beri ruang masa lebih panjang lagi untuk pendengar-pendengar kita untuk dapatkan insyaAllah. Salam sayang dari saya, dari Miri. Ya, baik. Salam sayang dari kami juga di Bernama 4. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam. Ya, jadi itu kita bersama dengan Dr. Niki Syuhada dan jangan lupa minggu hadapan hari yang sama dan juga waktu yang sama kita akan bersama dengan Dr. Niki Syuhada dan dalam program Bijak Wang, Bijaksana, Bijak Sini.